Saudara-saudara, gara-gara keyakinan itulah tumbang Barisan Nasional. Siapa yang dapat nafikan antara puncak kejatuhan Barisan Nasional ialah kerana skandal 1MDB dan juga kelemahan dan juga peluru yang dapat menyerang pengerusi Barisan Nasional UMNO pada waktu itu, yaitu Najib Tun Razak. Kali ini seakan-akan Zahid masih tidak belajar daripada kesilapan lampau. Seakan-akan Zahid tidak belajar dan tidak mengambil iktibar. Sehingga kan dia meneruskan juga keyakinan bahwa dia tidak akan membawa apa-apa masalah. Nah, akhirnya sekarang ini semua parti politik yang menentang Barisan Nasional mula menggunakan Zahid Hamidi sebagai peluru untuk menyerang Barisan Nasional dan UMNO, dan itu pula sukar untuk ditepis sama sekali. Antaranya Hamzah Zainuddin hari ini mengatakan ramai Melayu tolak Barisan Nasional kerana Zahid. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Hamzah Zainuddin ini, kerana Barisan Nasional sebenarnya bagus, banyak kebaikannya juga. Tapi oleh kerana pemimpinnya yang terpalit dengan pelbagai masalah, skandal dan juga kes-kes mahkamah, ini menyebabkan rakyat mula terfikir-fikir, aku nak undi Barisan Nasional atau tidak. Ada lagi satu yang lebih menarik lagi ialah apabila satu lagi pendedahan juga mengatakan, rakyat fikir jika undi BN bermakna beri kuasa kepada Zahid untuk memerintah. Sudah dinafikan oleh kepimpinan, sudah dinafikan oleh Barisan Nasional dan UMNO tentang perkara ini, tentang naratif ini. Tapi aku masih tetap yakin ia akan terus dicanang dan terus akan diratib. Apabila dikatakan rakyat fikir jika undi BN bermakna beri kuasa kepada Zahid untuk memerintah. Saudara-saudara sekalian, apakah memberi undi kepada calon Barisan Nasional sama seperti memberi kuasa kepada Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi untuk berkuasa menentukan masa depan rakyat? Itu yang difikirkan oleh rakyat Malaysia yang akan mengundi pada PRU 15 Sabtu ini. Tetapi Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, beliau berpendapat pengundi terutama orang Melayu tidak mahu Zahid menjadi penguasa yang akan menentukan nasib mereka dan masa depan negara. Sekarang ini ramai orang Melayu fikirkan bahawa kalau dia undi BN, apakah undi itu beri satu kuasa kepada Zahid untuk menentukan masa depan negara. Rakyat keseluruhannya, khususnya orang Melayu kata, kami tak mahu ini. Majoriti rakyat tidak mahu perkara itu berlaku. Tetapi ahli UMNO tentulah Presiden suruh buat apapun buat. Tetapi kita bercakap tentang Melayu keseluruhan dan pengundi atas pagar, kata beliau. Saya fikir mereka sudah menyedari bahawa yang penting hari ini bukan mengenai parti, tetapi siapa yang kita mahu. Nilai moralnya yang penting, sikap kepimpinan yang ada, kata beliau. Hamzah yang juga calon Perikatan Nasional di Parlimen Larut berkata kedudukan BN dan Zahid dalam PRU 15 ini adalah sama seperti dialami Datuk Seri Najib Razak pada PRU 14 lalu apabila gabungan itu terpalit dengan skandal 1MDB. Katanya, ramai orang Melayu membuat keputusan untuk menolak Barisan Nasional disebabkan Zahid dan mereka tidak mahu imej Malaysia tercemar lagi. Zahid yang juga pengerusi BN sekarang ini berdepan 87 pertuduhan jenayah termasuk rasuah melibatkan berjuta-juta ringgit. Sementara itu, Hamzah yakin daripada sokongan rakyat sekarang ini, Perikatan Nasional akan dapat menawan Perlis dan menakluki negeri-negeri utara Semenanjung serta menjadikannya kubu kuat Perikatan Nasional. Kita sudah dapat Kelantan, Terengganu dan Kedah. Dalam pilihan raya ini, kita akan ambil alih Perlis. Saya cukup yakin, kata Hamzah lagi. Bagaimanapun, dia mengakui menawan kubu DAP di Pulau Pinang adalah satu tugas yang sukar. Saudara-saudara sekalian, apabila Hamzah mengatakan bahawa ramai Melayu akan tolak BN kerana Zahid, ini satu indikator, ini satu petunjuk bahawa UMNO yang mempunyai gerak akar umbi kuat daripada Melayu
akan tumbang pada PRU kali ini. Hamzah Zainuddin mendakwa kedudukan Ahmad Zahid Hamidi dalam PRU 15 kali ini sama seperti apa yang dialami oleh Barisan Nasional pada pilihan raya sebelum ini, apabila gabungan itu terpalit dengan skandal 1MDB. Tapi yang aku heran, kenapa mereka ini tidak pandai pula mengambil iktibar, tidak pandai mengambil pengajaran daripada kekalahan yang lampau. Kalaulah mereka menyadari perkara itu kan bagus, terutamanya Zahid Hamidi. Bercakap kepada Malaysia kini, Hamzah Zainuddin berkata pengundi bimbang tentang siapa yang akan menduduki jawatan tertinggi untuk memimpin negara untuk 5 tahun akan datang, dan tidak akan menyokong seseorang yang mencemarkan imej negara. Sekarang ini ramai orang Melayu fikirkan bahwa kalau dia undi BN, apakah undi beri satu kuasa kepada Zahid Hamidi untuk menentukan masa depan negara? Ya, rakyat keseluruhan di seluruh negara, khususnya orang Melayu, kata kami tak mahu ini. Majoriti rakyat tidak mahu perkara ini berlaku. Tetapi ahli UMNO tentulah, presiden suruh buat apapun mereka buat, kata Hamzah Zainuddin. Tetapi kita bercakap tentang Melayu keseluruhan atas pagar. Saya pikir mereka sudah menyadari bahwa yang penting hari ini bukan mengenai parti, tetapi siapa yang akan kita mahu pilih, sikap, nilai moralnya. Yang penting sikap kepimpinan yang ada, kata Hamzah Zainuddin lagi. Pada PRU kali ini, kedua-dua PN dan PH memainkan naratif bahwa Zahid sedang mengintai jawatan Perdana Menteri, walaupun BN menamakan Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menterinya. Seteru BN juga mendakwa bahwa undi untuk gabungan itu diterjemahkan kepada undi untuk Zahid menjadi Perdana Menteri. Sekarang ini naratif bertebaran. Satu undi BN, satu undi Zahid. Kalau Anda undi Zahid, kata mereka, Anda sedang memimpin Zahid untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Mahukah Anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Kalau isu Perdana Menteri pun makin hangat, yang sekarang ini isu timbalan Perdana Menteri pun kembali menjadi hangat. Siapa calon timbalan Perdana Menteri yang Anda rasa terbaik? Semalam dalam live aku di TikTok, ada orang setuju bahwa calon-calon timbalan Perdana Menteri kalau daripada UMNO ialah Khairy Jamaluddin. Kalau daripada Pakatan Harapan, bukan Rafizi Ramli, tetapi mungkin daripada parti gabungan mereka, ataupun daripada Sarawak. Daripada Perikatan Nasional pula, mungkinkah akan datang daripada Faizal Azumu. Tapi di Barisan Nasional, ada orang-orang mengatakan bahwa kalau Khairy Jamaluddin menang dalam PRU, beliau akan menjadi calon timbalan Perdana Menteri supaya giliran dia menjadi Perdana Menteri akan lebih cepat. Adakah Ismail Sabri Yaakob akan melakukan itu? Ini jawaban Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob kata, calon timbalan Perdana Menteri belum dibincang. Calon timbalan Perdana Menteri sekiranya Barisan Nasional menerajui kerajaan selepas PRU 15 belum dibincang, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Calon TPM kita belum bincang lagi. Calon daripada UMNO, Sabah, Sarawak, semua keputusan selepas kita menang, katanya kepada pemberita. Terdahulu, beliau menyantuni pengunjung di kedai makan Real Tom Yum di lokasi berhampiran yang turut disertai calon BN Sungai Buloh Khairy Jamaluddin. Sementara itu, Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO turut merayu pengundi di Parlimen Sungai Buloh supaya mengundi Khairy yang juga Menteri Kesihatan. Khairy penyandang Parlimen Rembau berdepan saingan 7 penjuru di Sungai Buloh, termasuk Ramakrishnan dari Pakatan Harapan pada PRU kali ini. Sementara itu, Khairy berkata beliau menerima apa sahaja jawatan yang bakal diberi dalam kabinet sekiranya BN diberikan mandat oleh rakyat sebagai kerajaan selepas PRU 15. Saya ada hubungan baik dengan Perdana Menteri. Saya akan sentiasa menyokong beliau dalam kabinet dalam apa juga keadaan, katanya. Saya sentiasa menyokong apa sahaja keputusan PM untuk beri apa sahaja jawatan, kata Khairy lagi. Mengulas mengenai perkembangan kampanye setakat ini, Khairy berkata
Beliau melihat peluangnya memenangi hati pengundi atas pagar dan pengundi PH sebelum ini cerah. Beliau berkata, perkara itu jelas dilihat melalui pemerhatiannya semasa berkempen dan berawah mesra bersama penduduk kawasan terbabit. Banyak perkara yang perlu diselesaikan di sini. Saya harap dengan kehadiran saya di sini, saya dapat menyelesaikan masalah terbabit, kata Khairi Jamaluddin lagi. Saudara-saudara, siapakah calon Perdana Menteri yang Anda fikirkan paling sesuai untuk Malaysia kalau Barisan Nasional menang? Kalau Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri nanti, aku fikir dia akan mengembalikan semula kekuatan sokongan beliau untuk bakal menghadapi pemilihan UMNO 6 bulan selepas PRU15. Dan aku tidak sangsi, aku tidak ragu-ragu untuk mengatakan Khairi Jamaluddin adalah pilihan terbaik menjadi timbalan Perdana Menteri UMNO Barisan Nasional sekiranya gabungan itu memenangi pilihan raya pada kali ini. Dan aku tidak setuju langsung kalau kluster mahkamah yang menjadi pemerintah pemimpin negara kita ini. Aku harap yang negara ini kita akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bersih, yang tidak punya kes dan dipandang mulia oleh semua rakyat jelata. Tinggalkan komen Anda, siapa calon timbalan Perdana Menteri yang Anda rasa sesuai untuk Malaysia? Adakah Khairi Jamaluddin, Tokmat, Ahmad Maslan, ataupun Jamal Yunus? Kalau Jamal Yunus boleh, tinggalkan komen Anda.